Welcome to Risma Kingdom. Okay guys, so hari ni episod podcast seterusnya. Cuma kali ni kita ada tetamu kita, Bros Gang. Mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal, tapi bagi saya diorang ada satu achievement yang boleh dibanggakan lah. InsyaAllah. Tak ada Dekat. Tak ada bangga sangat. Sebab ini bukan mic kena kahwin. Okay. Dia kena dekat sikit, okay. So 600,000 subscriber dekat YouTube lah, kan. So sebenarnya untuk dapat 600,000 subscriber dekat YouTube ni sebenarnya bukan senang lah. Bukan senang lah. So boleh cerita sikit, Red, apa punca, berapa lama dah buat sebenarnya? Actually macam Bros Gang ni kita orang start 5 orang. Macam saya, Ani, Belum bergaduh ya? Belum gaduh. Tak ada gaduh lagi. Tak ada gaduh. Tapi pernah je ada gaduh tu, biasa lah kan dalam berpecah team, belum lah? Berpecah belum. The time will come lah. Jangan cakap. So setakat ni alhamdulillah okay. And kita orang start masa tu awal-awal PKP bang. Oh, memang fucked up sikit lah. Kita orang start shoot sebelum PKP, and kita orang release first video Februari, seingat saya, first episode. And after that barulah kita start episode untuk PKP ni lah. Okay. Tapi for the first video kita orang release tu, kita orang dah bincang kan. Kita orang tengok dekat Malaysia ni, macam kita orang selalu tengok YouTube tau. So bila kita orang tengok YouTube, kita orang tak rasa, masa zaman tu 2020 tu ramai orang main short story. So kita rasa macam, oh, masa tu tengah trend trend short story. So yang ni on Taiki apa semua kan. Betul. So kita orang rasa macam, aduh, sampai bila kita nak di brainwash dengan short story macam ni kan, dengan storyline macam ni kan. So kita fikir kita nak buat satu showcase reality yang mana biar orang tengok, orang rasa feel tu, and orang rasa marah, orang rasa sedih, and orang rasa berdebar. Itu yang terjadinya kita punya entertainment showcase live reality tu. Okay. So dia start dengan Gold Digger lah. Start dengan Gold Digger, betul. First episode so Gold Digger. Jadi saya nak tanya lah, Gold Digger tu betul ke? Ada orang cakap dia macam stage. Okay. Boleh percaya ke orang ni? Okay. so basically macam saya lah, personally ataupun dengan mewakili tim. Okay. Dia fake ataupun real, itu depends pada kepercayaan orang sendiri. Ada yang kita orang buat real, tapi orang tetap cakap kita fake. Okay. Faham tak? So pernah lah juga dulu sekali, masa tu kita orang punya episod memang gila-gila babi viral. Dalam masa tempoh seminggu 2 minggu macam tu, kita dah capai 1 juta view. And then kita digertak oleh NGO untuk kita take down YouTube apa semua. And diorang nak kita orang ni calm down kan audience kat luar. Sebab masa tu pernah sekali kita release episod yang keempat. Masa tu tengah gila babi, satu Malaysia memang bising gila, sampai orang bergaduh lah apa semua, bercakap pasal benda ni. So kita orang diarahkan untuk calm down kan dorang. So bila kita diarahkan untuk calm down kan dorang, kita kena ikut satu certain message lah, kita bagi tahu kat dorang lah bahasa benda ni entertainment apa semua kan. Tapi dorang tak faham untuk buatkan satu episod Gold Digger test ni bukan benda yang senang. Sebab kita orang pun dapat audience yang nak buat nak test apa semua ni pun sebabkan orang chat DM. Masa kau dapat konten tu semua daripada DM, daripada follower lah. Dia kata follower. Bang, saya nak try awet saya, boyfriend saya betul ke dia. So selain pada Gold Digger juga, kita pun dikenal dengan sebagai macam content creator yang tangkap scammer. Kita orang pernah selesaikan beberapa kes scam juga dekat Sabah, Sarawak. Sampai kan macam contoh kan, sebelum ni kan kalau budak-budak lepasan sekolah, diorang nak cari kerja tau. So bila diorang nak cari kerja, nak cari duit, diorang tengok iklan apa semua beribu-ribu ringgit, ditawarkan harga kerja kan. Tapi bila pergi sana, diorang kena tipu lah apa semua. So sampai kita orang selesaikan kes-kes benda macam tu. Itu yang kita cakap sebagai reality showcase lah. Okay. Benda-benda macam tu. So maksudnya apa yang korang buat ni, dia lebih kepada sasaran audiens dia Gen Z lah. Betul. Actually kalau ikutkan sasaran tu, ramai juga 30-an tengok bang. Pernah sekali kita orang jumpa audience yang betul-betul hardcore fan Bros Gang, umur dekat dengan 50, 48, 49. Diorang tengok benda-benda macam tu. Dia minat saya pun tak tahu. Dia minat bab ni kot. Apa? Okay. So tapi dekat Malaysia ni kira yang buat Gold Digger korang je lah. Actually kita orang first bang. Lepas tu sekarang ada lah. Sekarang pun ada tu, saya tak sure lah ada ke tak. Tapi kalau tanya ramai orang, Gold Digger ni selalu orang cakap Bros Gang lah, kenal kan. Betul. Okay, so itu
permulaan lah. So siapa mastermind dia? Awak lah. Actually kau tengok wajah kira macam tak ada mastermind. Actually saya dengan tim lah, maknanya kita borak, tapi apa-apa keputusan kita kena bincang selebih-lebihnya tapi usually kalau macam contoh main core, macam contoh benda-benda yang kita nak buat sesuatu keputusan yang besar, macam contoh kita buat website apa semua, semua tu mostly datang daripada saya, and saya bincang dengan tim, majority team okay, kita on. Macam tu lah. Jadi sebenarnya korang punya kerjaya memang full time lah? Ikut kan sebelum ni kita ada 5 orang. Masa first buat tu saya tak pernah kerja dengan orang. Saya pernah pun masa lepas SPM dulu lah. Lepas pada tu saya banyak internet punya, social media punya career lah. Lepas tu 4 orang ni yang selebihnya diorang pernah bekerja. Diorang bekerja dengan orang apa semua, and diorang semua berhenti kerja untuk kita fokus on the video production. Itu yang kita hanyak sampai lunyai. Jadi sekarang ni ini kira kerjaya lah, kira career lah, betul tak? Kira career. Sekarang ni macam jadi content creator, YouTuber ni adalah kerjaya yang baru lah, betul tak? Kerjaya baru, betul. So, kalau dulu tak ada. Dulu orang ingat kena pakai baju kemeja. Kalau orang tu berjaya pakai baju kemeja kan. Betul. Sekarang kalau pakai t-shirt pun kita tak tahu, mungkin berjaya kan. So landscape kerjaya tu banyak dah berubah. Cuma awak setuju tak? Masih ada parents yang masih pakai konsep yang lama punya. Saya setuju sangat kan, masih ramai sangat. Masih ramai. Sebab saya pun sendiri personally ada juga kawan-kawan punya perspektif kan. Diorang persoalkan apa yang kita orang buat. Diorang cakap macam, kau ni boleh stay long ke benda-benda macam ni apa semua. Kadang benda tu pun menyakit hati kita juga kan. Kita sebagai manusia kan, kita pun rasa down juga kadang-kadang kan, bila orang persoalkan benda tu. Kalau based on, sebab tu saya suka tengok Azzy Walter. Setiap kali kita down je kan, kita tengok video-video Azzy Walter, dia henyak sampai luar. Kita akan tapi maksudnya awak tengok video Azzy Walter boleh masuk lah. Boleh masuk bang. Sebab ada orang ramai orang tak suka. Saya tak tahulah kalau orang yang tak suka tu. Tapi bagi saya personally, saya jenis, kalau personally saya tak suka tengok motivation lain lah. Yang lain-lain ni semua macam terlalu lembut sangat. Orang tak ada satu core yang keras, macam keras, betul-betul keras. Yang bagi memang berdesuk masuk bola otak macam sorry. Sini tak boleh bercakap. Sini tempat jinak. Sorry. Okay, baik. Dia ni memang bagi tell lah. Okay, baik. So career YouTuber lah. Okay, seterusnya kalau kita tengok korang punya video ni banyak kontroversi lah. Betul. Yang benda-benda jenayah, benda-benda yang melibatkan wanita kan. So kalau tengok ada yang video expose pasal pasangan tak yang ni apa, pelacuran betul. So expose tu semua hardcore. Tapi sebenarnya kat luar sana masih ramai lagi tak tahu benda-benda macam ni wujud kan. Ada orang tak tahu. Itu beza kita bukan nak cakap nak rendahkan golongan jantina ke apa, tak. Itu beza kita jadi lelaki, anak jantan dengan wanita lain. Betul tak? Kita kalau wajah elok macam mana pun, kalau duit tak ada, habis. Betul tak? So kita itu challenges. Jadi message macam ni lah kita bagi tahu budak-budak muda kan. Sebab macam yang contoh baru-baru ni yang kita release pasal pelacuran lah, itu reality sebenarnya bang. Sebab ada setengah orang, mungkin orang yang duduk dekat area KL lah, kawasan KL je mostly tahu pasal benda ni. Tapi di pelosok-pelosok Perlis, pelosok-pelosok Kedah, mungkin orang tak expose sangat. Mungkin ada tapi minority lah. Tapi bagi saya majority budak-budak yang duduk KL ni selalu tahu lah benda-benda macam ni. Itu apa pendapat saya lah. So that's why macam kita nak tunjuk bahawasanya kalau dulu orang sebut je macam pekerjaan yang macam salah atau jarum macam ni, selalu perspektif orang luar negara datang Malaysia. Tapi sebenarnya dalam reality life kita sekarang, mostly banyak sekali orang-orang Melayu kita sendiri. So that's why itu yang kita fokuskan. Kita nak bagi tahu bahawasanya diorang ni datang daripada asal, kebanyakannya datang dari kampung luar bandar ke apa? Macam apa yang saya tahulah setakat ni lah, apa yang saya tahu. Antara yang orang yang awak interview ni kan, mostly orang-orang yang daripada kampung datang belajar dekat KL, and then orang macam tengah belajar, orang tak ada duit. Okay, punca belajar. Punca macam punca tak ada duit. Punca tak ada duit. Lepas tu belajar. Sebab tu saya selalu cakap, bila kita datang belajar ni, kita akan dapat dua benda. Kita akan dapat ilmu lah. Ilmu baik, ilmu jahat, dua-dua. So terpulang kepada diri masing-masing lah. So kalau kita tengok sekarang macam benda-benda yang awak expose kan, mungkin ada ramai tak tahu. Ada graduan yang bila nak make money, tapi lelaki lain lah. Lelaki
dia tak banyak benda boleh buat. Tak banyak. Lelaki tak banyak. Lelaki sebab tu it's hard to be man lah kan. Betul. So antaranya kalau kita tengok benda-benda ni dah tersebar luas dekat Twitter kan, kalau generasi yang sekarang Kokau. sebab dia bila kita tengok sekarang ni social anxiety. Betul. Lelaki dia tak boleh nak bersaing kat luar sana. Kan dia rasa low self esteem, kadang wajah berlubang pun dia rasa macam awak wajah elok. Kan macam kita ni wajah berlubang ni kadang-kadang kan dia rasa tak boleh nak compete, nak dapat pasangan. Jadi bila berlaku benda ni sebab tu ada demand. Betul. Itu yang kalau contohlah ada graduan wanita ni yang buat servis kita panggil apa? OnlyFans OnlyFans yang manualnya. Manual. Kalau tak ada demand, so dia orang pun tak ada macam makan. Betul. Tapi disebabkan ada demand. Ramai lelaki yang sugul. Kan? Betul. Dia sugul. Jadi sebenarnya dia orang nak macam teman kan. Setahu saya bila seorang tu langgan, so dia akan jadi macam girlfriend tapi alam maya. Betul. So dia pergi bazar Ramadan ke, video call kan. Tapi wajah nampak ke? Ada yang berani tunjuk wajah, ada yang sensor tunjuk wajah. Ada banyak dia orang punya cara-cara dia. Package dia lain lah. Tapi saya personally, saya baru-baru ni saya join 3 group. 3 group kat Telegram sebab saya nak tengok nak orang tahu punya cara tu macam mana. Tapi bila saya dah masuk grup, macam contoh satu grup tu saya bayar ada RM50 lifetime lah dia orang punya membership. Ada satu tu sampai RM120. Wanita, grup wanita. Wanita. Personal, macam contoh abang perempuan, saya buat Telegram semata-mata untuk tunjuk badan abang saja untuk orang yang masuk bayar. Memang buat macam tu bang. Orang Melayu. Student, sebab tu saya berani cakap mostly student yang buat benda ni. So that's why bila saya masuk, saya rasa macam apa benda siapa macam ni kan. Tapi benda tu reality. Sekali satu group tu ada sampai 3,000 orang, 2,000 orang. Abang bayangkan kalau RM50 diorang dah collect berapa abang? Itu yang kadang saya fikir-fikir balik, kadang tak tahu lah benda ni. Kita dah tak boleh nak control benda macam tu. Betul. Tapi kita tak boleh nak change benda ni. Cuma kita boleh bagi exposure supaya orang tahulah kan. Tahu tu supaya bukan kita pergi macam awak alasan lain lah. Macam awak ada alasan kira awak masuk study kan. Awak tu kira study lah. Dia kalau orang yang tak study tak boleh masuk lah. Betul. So maksudnya dia akan kumpul dalam tu. Jadi semua orang akan kira dia akan jadi girlfriend digital dia lah. Dia bukan girlfriend, dia sebagai entertainer. Menghiburkan. Kadang-kadang macam contoh pukul 10 malam selfie tak pakai apa, letak. Faham tak? Benda macam tu. Ada benda macam tu. Tak, dia asalnya benda ni kat barat. Asal kat barat lah. Kat barat memang ni lah. Cuma sekarang kat Malaysia dah ada lah. Kat Malaysia dah ada. Especially budak-budak Twitter lah, macam saya cakap tadi. Sebab generasi sekarang generasi apa? Y ke Z? Saya pun tak tahu. Gen Z lah. Gen Z sekarang ni dia luar biasa. Sebab ada juga saya tengok, dia sebenarnya bukan budak-budak Twitter. Cuma dia punya crowd dia ada kat Twitter. Betul lah. Demand dia ada kat Twitter. Sebab tu dia orang guna Twitter. Kalau demand dia kat Facebook. Kalau Facebook lebih kepada Haji Baharom, Kak Rohani semua, dia susah cari makan. So dia kat mana ada demand lah. Ada demand. Itu yang bila saya join, saya sebagai abang, saya jadi takut lah sebab kita ada adik perempuan. Betul. So kadang kita tak nak benda ni terekspos. Orang fikir macam boleh cari duit cepat macam ni. Betul. Tapi dia dia bab duit dan cepat ni memang kalau kita tengok kebanyakan skim cepat kaya, tersontot apa semua ni, punca dia, kata kunci dia cepat. Betul. Itu macam contoh baru-baru ni kita orang dapat DM daripada seorang boyfriend yang pernah buat kerjaya ni dengan awek dia. Dia take team. Dia take team. Ini real. Melayu lah. So dia take team, and after that diorang buat benda ni sampai diorang dah collect lebih daripada 300,000, 400,000. Ini real shit lah. Sebab dalam grup diorang dah beribu-ribu lah subscriber kat Telegram. And bila dah lama segala kewangan financial apa semua tu semua aliran pergi ke perempuan. So bila dah lama perempuan tu kan tercurang. So kata curang, perempuan tu tinggal lelaki tu, and then lelaki tu tak boleh buat apa. Semua duit akhirnya tu semua pisang. Dia macam dah dianiaya pula macam tu. Tapi itu lah saya cakap, fast money. Sebab diorang macam, maksudnya dia macam bangunkan satu enterprise lah. Satu business. Itu yang macam saya terkejut. Macam sebab diorang buat amount duit bukannya 200-300 bang. Diorang buat beratus ribu. Itu yang saya fikir. Sebab benda-benda melibatkan
nafsu ni betul. kan. Orang terutama lelaki lah. Lelaki kerja keras tu. macam perempuan lain. Betul. Dia banyak perkara dia, betul. Ketemu lawak kan, bag apa semua. Lelaki dia itu satu je nafsu. So dia sanggup spend tak boleh nak buat apa bang. gila Kalau dekat barat kat US tu dia panggil apa, OnlyFans lah kan. Ada apps dia kan. Okey bang, saya dah lama saya nak lepak dengan abang macam ni. Okay. So bila saya duduk dengan abang ni, saya rasa banyak benda saya nak tanya soalan daripada abang. Macam contoh in terms of career lah kan sekarang ni kan. Semua orang boleh buat bisnes kan bang. Orang boleh daftar SSM, boleh buat bisnes. Hari ni daftar SSM, esok dah jadi bisnes. Faham tak maksud saya? So semua orang boleh buat bisnes kan. Gambar 3 keping. Betul. So apa macam contoh kan, saya duk tengok apa semua kan. Apa sebenarnya terms of business ni sebenarnya? Maknanya adakah kita buat business terms in cash flow yang kita dapat setiap bulan, ataupun macam mana? Apa pendapat abang benda tu? Memandangkan sekarang ni semua orang dah jadi businessman bang. Faham maksud saya? Okey, ini saya huraikan sikit lah. Tapi pemahaman setiap usahawan lain. Dia based on pengalaman dia, networking dia. Setiap orang lain dan setiap orang sama. Ini based on saya punya kepala otak saya lain sikit. Okey, nombor 1, sebenarnya memang betul semua orang boleh terus on the spot start buat bisnes. Cuma based on pengalaman saya dapati ada 2 jenis keusahawanan. Satu self-employed, bekerja sendiri, yang mana kalau dia tidak terlibat dengan dia punya bisnes, katakanlah dia kena corona bana 12 hari. So 12 hari bisnes dia tak boleh run. So ini kita namakan self-employed. Manakala satu lagi businessman, satu individu yang membangunkan syarikat dia, dan setiap dia punya bahagian tu dia ada people yang manage the business. Okay, kalau dia tak ada macam mana pun bisnes dia tetap boleh run, because of the brand, because of the product, because of the people. So itu beza dia. Jadi untuk orang entry level untuk jadi self-employed, semua orang boleh. Itu nombor 1 pemahaman kita kena faham lah. Jadi kita kena, kalau kita nak jadi usahawan, kita kena ada goal lah. Dua-dua pun betul. Contoh kalau dia ada orang dia berniaga sekadar nak meneruskan hidup, untuk jadi self-employed, bekerja sendiri, guna kederat sampai bila-bila. Betul untuk dia. Ada orang dia buat bisnes sekarang guna kederat supaya satu hari nanti dia tak nak terlibat dah dalam operation bisnes yang dia buat. So bila dia tak terlibat, dia boleh develop benda lain. Faham tak? Bukan untuk relax chill lah. Maksudnya dia always nak buat benda lain. So itu. Okay, kedua, bagi saya usahawan ni adalah individu yang aktif mencipta aliran tunai. Okay. So dia bukan apa yang dia jual, apa dia buat, tapi apa-apa benda yang boleh mencipta aliran tunai, cash flow masuk. So dia adalah orang yang buat kerja-kerja usahawan. Itu maksud dia, takrifan dia. Lepas tu ada banyak benda lah. So kita mungkin ada orang dia develop brand, mungkin ada orang develop produk. So bagi saya brand is the most important thing lah. Sebab kita manusia ni billion, betul? So apa yang bezakan kita dengan dia? Katakanlah itu personal branding, ataupun apa bezakan produk dia dengan produk kita? So daripada brand tu. So membangunkan brand tu adalah satu benda yang mustahak bagi saya untuk long term. Contoh macam korang buat Bros Gang, itu adalah brand. So sebut je Bros Gang, orang-orang kat YouTube tahu okay Bros Gang apa konten dia. So next apa benda kan? Macam tengok apa korang apa minyak belacak lah. itu membesarkan empire. Ada pula minyak belacak buat minum mati. Okey, so itu maksud dia. Itu maksud dia tak dia sebab setiap orang lain-lain maksud lah. Lain-lain. Tapi okey, saya punya view ni dia lebih general dan sesuai untuk semua orang tuan. Sebab saya punya konsep always macam ni. Semua orang ada choice. Kalau kau rasa kau suka buat macam ni, buat macam ni. Dia tak ada macam, tak boleh lah okay, orang ni buat macam ni, kita beritahu dia kau salah buat macam ni. Itu yang tak betul. Kan? Sebab ini bukan sekolah. Kan sekolah lain lah. So bila kita, terutamanya bila kita jadi usahawan, so kita freedom kan, kita nak buat apa yang kita nak. So itu konsep dia. Try and error. Yes, itu usahawan. Jadi awak kena plan, tapi kena plan. Betul. Kalau tak ada plan, tergapung. Macam saya cakap lah, dekat luar sana ada ramai orang, kenapa tak jadi apa-apa? Kalau awak ada kawan-kawan yang tak jadi apa-apa kan, satu je awak tengok, sebab dia orang tak ada plan. Kau tanya kau nak jadi apa, dia kata tak tahu lagi. So apa yang dia jadi sekarang ni adalah apa yang dia
selalu sebut dan selalu ingat dalam mind dia, iaitu tak tahu nak jadi apa. So dia bukan gagal, dia menjadi sesuatu yang dia nak, iaitu tak tahu nak jadi apa. So tak jadi apa-apa. So kalau kita ada plan, okay, contoh 3 tahun pertama aku nak develop ni, lepas tu second channel, third channel, so lukis supaya nampak kan. Jadi walaupun kita fail, tapi at least kita bangkit. So kita ada plan tu ada. Berbanding orang yang jatuh, dia tak tahu apa plan dia. Dia tak ada plan. Strategi. Yes. Strategi. Tak ada orang tiba-tiba bangun tidur jadi doktor tuan. Betul. Tak ada orang tiba-tiba bangun jadi penulis buku, tak ada. Dia always ada plan. So maknanya plan ni salah satu benda yang penting untuk kita buat sesuatu. Yes, bila kita ada plan, baru kita tahu, okay, contoh sekarang ni aku kurang, katalah awak sekarang ni korang daripada monetize kat YouTube, lepas tu sekarang korang buat website. Okay, so sekarang ni, okay, bila korang ada plan tu, korang pun tahu, okay, sekarang ni ada problem kat website, apa ilmu baru aku nak kena belajar. Betul lah, bila awak buat benda tu ada problem, mesti awak call orang, tengok YouTube tu, apa aktiviti tu, belajar benda baru. Untuk kita closing balik lah. Yeah. So next bila something happen, mungkin customer service problem, belajar benda baru. Customer service ni macam mana? Orang jenis macam mana? So dah start buat interview. Nampak? Lepas kita podcast tadi dah start buat interview, dah syarat lah. Nampaklah progress tu kan. Bagus lah. Betul. Tetapi bila abang cakap pasal salesman, dulu saya pernah tengok video abang cakap tak semua orang boleh jadi salesman. Saya setuju benda tu. Betul. Tapi kalau macam saya dalam team ada 5 orang kan. Ini terus terang, saya ada team 5 orang. But sometimes saya pun tak boleh buat sales orang. So saya pun kadang-kadang ada jugalah, macam dulu kita punya mindset, kita fikir macam orang lain pun boleh buat sales sebenarnya, sebab sales ni general. Tapi bila saya tengok video abang, apa yang abang cakap tu betul. Saya fikir, bila saya apply balik, saya ada juga suruh beberapa team kan, cakap kau try buat ni, aku ajar kau macam ni, kau cara bercakap dengan orang macam mana, closing semua. Tapi benda tu tak boleh go on. Dia tak boleh execute. Dia tak boleh nak jalankan progress tu. So bila saya fikir balik, saya tengok video abang, saya fikir macam betul lah, aku tak boleh paksa orang untuk jadi sales. Yes. So that's why. Tapi dalam masa sama, saya punya energy akan drop apabila dalam satu team tu just sales tu tertumpu pada kita saja. Faham tak? Awak drain lah energy. Drain benda tu. So bila dah makin matang ni, kita faham benda tu. Kita faham. Dah akhir balik lah. Kita dapat closing balik lah. Kita fikir macam kita tak boleh fikir macam ni. Maknanya apa yang abang cakap, kalau orang lain tak boleh buat sale, kena cari orang yang boleh buat sale. Kita punya. Tapi masalahnya dulu saya pernah buat. Saya pernah cari sampai 10 orang untuk orang buat sales secara online, untuk kita tarik sponsor untuk sponsor kita. Tapi benda tu tak long lasting. Sebab diorang bukan buat untuk company diorang. Faham tak maksud saya? So apa cara yang kita nak buat benda ni untuk kita nak brainwash diorang supaya diorang kena ada semangat walaupun itu bukan company diorang? Ada dua method lah. Saya hidup ni ada fasa tau. Mula-mula fasa dulu saya main game brainwash. Saya train orang. So bila saya dah lama dalam apa yang saya buat ni, lepas tu usia pun meningkat, saya jadi semakin matang. Jadi saya dapati sebenarnya dia ibarat macam ni lah, analogi dia. Kita ada biji benih, okay, benih yang bagus. So kalau kita campak kat jalan tar, setiap hari kita siram air, rajin macam mana pun kita siram, sampai 300 tahun takkan tumbuh pokok pun. Apatah lagi buah yang kita nak rasa. Jadi solution dia ialah kita ada benih yang bagus, kita kena cari tanah. So dalam isu ni, nak cari orang ni, rules dia adalah always find a right people. Cari orang yang betul. Orang yang katakanlah nak buat sales, dia mesti ada kriteria orang yang buat sales tu macam mana. Dia ada jenis-jenis dia. Okay, kalau orang yang untuk buat pengurusan, dia ada jenis dia. Orang yang on creative, editing, dia ada jenis dia. So selalunya, kira awak leader lah kan. Yes. Okay. Selalunya kesilapan ramai orang, dia meletakkan sesuatu tu bukan pada tempatnya. Dia jadi zalim. Okay. Betul. So akhirnya budak yang kita suruh tu dia stres, kita pun stres. Yes. Tetapi salah leader. Kita ibarat coach ataupun manager tim bola. Betul. Ada satu orang budak kata nama Rahman, dia lari tak laju. So kita letak dia jadi striker. Striker ni kena lari laju. Lepas tu dia finishing pun tak bagus. Tak ada skill, apa pun tak ada. So kita letak dia dekat striker. So budak ni setiap game dia rasa frust. Betul. Coach pula marah dia. Sebenarnya salah siapa? Salah coach. Sebenarnya Rahman bukan kena jadi striker. Rahman kena duduk luar bancuh air sirap. Faham tak? Dan mungkin happy, mungkin dia buat istirahat best macam tu. Macam abang pernah cakap dulu kan, kita menzalimi orang. Yes, zalim. Itu ya. Dia adil ni bukan sama rata tau.
dia always letak satu benda kat tempat dia. So as a leader, katakanlah awak kata dah cari 10 orang tak jumpa, belum cukup. Lebih lagi. Keep on searching, akan jumpa manusia. Dan ini hebatnya Allah cipta kita manusia. Setiap orang ada kelebihan, kekuatan. Supaya apa? Manusia saling melengkapi dan hidup dalam keadaan harmoni. Kau bayang kalau semua orang ada kebolehan yang sama. Betul. Kan, jadi maksudnya akan rumit banyak benda kita hidup dalam dunia ni. Faham tak? Contoh, ada orang kadang-kadang kita tengok, dia macam mana dia boleh kerja menguruskan sisa-sisa ataupun sampah ni. Kita fikir pening, betul tak? Tapi ada orang memang itu dia okey dengan jiwa dia. Kadang kita tengok ada orang dia jadi cleaner, tapi boleh tengok ada orang dia memang suka buat kerja-kerja tu. Happy. Contoh katakanlah menguruskan kitchen, F&B. Ada orang memang suka kerja kat kitchen, kena asap. Macam tu. So setiap orang dia ada benda suka dia. Tapi kita kena carilah. Bila zaman sekarang ni ada banyak peluang. Jadi sebenarnya persaingan tu jadi kompetitif lah. Jadi kita kena reach lagi ramai orang. Bukan tak ada orang nak. Ada, cuma ada banyak peluang. Ada affiliate lah, ada ni lah, jadi rider lah, boleh kerja ni lah. So dia kalau macam sama lah macam kita meniaga kan. Contoh Bros Gang sekarang ni dekat YouTube korang je buat konten ni. Kalau esok ada 100 orang buat, penonton, viewer yang suka this kind of content masih ada, tapi dia split. Faham? Demand masih ada, tapi dia split. Macam tu. Bukan tak ada demand, maksudnya bukan tak ada orang bagus, bukan tak ada manusia yang nak buat kerja ni, ada. Cuma kita kena reach lagi ramai orang. So macam ada juga satu video saya pernah tengok, Abang Azri pernah cakap. Banyak tengok video Tak, saya memang follow up. Saya jujur saya as a fan lah. Saya as a fan sebab saya sebenarnya kat TikTok saya ni, timeline saya kalau bukan Azri, timeline saya semua yang orang-orang Indo yang menari entah kelakar-kelakar tu. Saya suka brainwash diri saya benda macam ni. Sebab saya tak nak tengok benda-benda luar yang membuatkan saya distract. Distract lah. So saya ada tengok satu video tu, abang dia cakap pasal leadership terbaik lah. Maksudnya setiap leader dia kena start daripada bawah. Macam contoh, kalau benda tu kena buat sale tu. And then daripada buat sale tu, kalau pergi ke bidang ini, maknanya kita kuasai semua bidang dulu, baru kita boleh kuasai macam mana kita nak bagi tahu dekat orang. Betul lah abang pernah cakap benda tu, betul kan? Yes. And then bila saya buat benda tu, bila saya dah start buat benda, macam contoh lah katakan macam Bros Gang sekarang kan, kita daripada YouTube, kita pergi ke website. Tapi macam contoh saya punya mindset pula, saya fikir aku daripada zero, aku tak pernah buat website, aku belajar sampai aku boleh buat website. Kenapa ada lagi orang yang tak boleh? Okay, saya nasihat okay. Saya faham apa awak rasa. Apabila kita handal banyak benda, kita nak orang lain pun handal macam kita. Betul. Tapi berbalik kepada konsep tadi tu, we can't change people. Ingat benda tu, satu benda. Okay, seterusnya kita kena faham, bila kita train manusia ni, kita punya mindset dan benda yang kita boleh buat hanya deliver sahaja. Tapi kita bukan orang yang boleh make sure dia execute seperti mana kita nak, beyond kita punya control. So bila kita ingat kita boleh make sure dia capai apa yang kita nak, tu kita stress. Faham tak? So kita tak boleh nak change orang. We can't change people. So, dan kita tahu bahawa tak semua orang macam kita. Apabila kita handal, tak semua handal macam kita, tetapi setiap orang ada kehandalan dia. So macam mana kita nak placing dia punya kehandalan ni? So itu konsep dia. Kalau awak asyik rasa, saya faham, lama-lama kalau awak tak faham benda ni, Bros Gang akan pecah. Itu yang bahaya tu. Dia akan tak jadi KRU dah. Itu dia akan seorang jadi solo. Betul, macam saya pun, orang kata apa, kita pun baru start 2 tahun lebih kan. So mungkin benda tu akan kita korang tahu tak apa korang buat ni adalah bisnes dalam bidang entertainment. Sebenarnya dulu sebelum datang zaman teknologi, tak ada orang boleh develop stesen ataupun siaran sendiri. Betul. Ataupun rancangan sendiri. Tak ada manusia terfikir aku akan buat rancangan aku sendiri, seperti mana dalam dalam media-media yang kita selalu tengok kat dalam televisyen. Betul. Bila datang teknologi media sosial, jadi sekarang ni semua orang boleh develop channel ataupun rancangan dia sendiri. Macam korang buat. So korang kena act benda ni adalah benda besar. Maksudnya aku ni macam stesen TV sekian-sekian, seperti mana stesen TV yang besar-besar kat luar sana kan. Aku ni macam diorang. Cuma sekarang ni aku masih kecil. Dan bezanya diorang ni start dengan fund yang besar. Kita start from scratch. Faham tak? Kita start daripada zero.
pakai skill kita je. Memang sampai satu masa kita terhad, kita tak ada the next skill, next kemampuan. Sebab tu bila ada cash flow, rules dia always jangan beli kereta dulu. Betul. Jangan beli motor-motor handal dulu kan. Rumah pun tak payah sampai banyak-banyak tingkat. Rules number one, phase number one, duit yang dapat tu invest untuk beli orang dulu, beli talent. So tengok dalam company tu kat mana lag ni, position apa, orang apa yang bila masuk company ni akan jadi lebih handal. Tak kisahlah gaji dia lebih banyak daripada aku pun tak apa. Tu konsep dia sebenarnya. Tadi nak buat benda ni tak semua boleh. Tapi inilah konsep dia kalau kita nak grow. Dekat jangan jauh, jangan terapung. Saya faham. Tapi betul. Saya setuju sangat. Jadi set mindset, dapat cash flow, okay, allocate sikit. Okay, next aku nak beli orang. Awak kena tahu, okay, ini saya bagi tahu tegak je lah. Mungkin akan geng-geng bros geng akan tengok, tapi korang kena tahu daripada sekarang. Manusia ni dia bukan hamba tau. Betul. Okay, setiap orang sekarang ni, mungkin kawan-kawan awak semua masih bujang. Ini based on pengalaman saya lah. Selalunya bila satu orang lelaki bila dah berkeluarga, dulu impian dia dah tak sama dah. Betul. Okay, kalau pula kena pula bini dia yang jenis standardnya, yang jenis macam biasa punya lah. Faham tak? Yang jenis asyik nak masa bersama, kejap-kejap pergi majlis berkatan. Faham tak? Sebab rules dia untuk satu orang lelaki membangunkan sesuatu luar biasa, rules dia ialah dia akan lose banyak benda, terutamanya masa. Dia punya life tak sama macam Zubaidi yang kerja jadi cikgu contoh. Kerja 8 balik 5. Jadi satu orang yang nak membina sesuatu yang luar biasa, masa dia tak sama macam orang lain. Itu rules dia. So bila dia dah start kahwin, dan wanita yang dia kahwini ni tak jive dengan dia punya mindset dan vision dia, dan selalunya minoriti lah lelaki yang boleh take control untuk follow vision dia, selalunya lost. Tak apalah, beralah lah. Tak apalah, stop tadi. Okay, awak kena tahu. Jadi awak sebagai founder, orang yang start Bros Gang ni, okay, awak kena tahu sesiapa yang ada dengan kita sekarang ni, dia takkan ada sehingga tiupan sangkakala. Itu awak kena tahu daripada sekarang. Kena terima benda tu. Yes. Sebab bila masa berlalu, keadaan berlalu, setiap orang mungkin dia punya cita-cita pun berubah. So anytime dia orang boleh gerak. So kita sebagai orang yang start benda ni, kita mesti teruskan perjuangan ni sampai berjaya. Banyak sampai lunyat. Betul. Sebab macam saya punya mindset pula kan, macam apa yang abang cakap tu saya setuju sangat. Cumanya macam kita orang start 4-5 orang kan awal-awal, and kadang betul lah macam abang cakap, kita tak boleh nak ubah mindset orang. Tak boleh. Macam kita dah target, okay, within, saya pernah bagi tahu kat tim saya, last aku berkhidmat dengan Bros Gang adalah 2024. Kalau anda kata tak ada siapa berubah dari segi attitude apa semua bla 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 bla, tak boleh nak follow the right track apa yang kita nak, kita tak nak stay on the same track. Macam contoh dulu kita orang selalu stay on the same track, which is kita release video sebulan 2-3 kali, and benda tu selalu berpanjangan sampailah bertahun-tahun, sampai ke setahun 2 tahun. And bila sampai satu tahap tu saya rasa macam apa benda ni kan, kita nak, kau tahu tak, korang keluar daripada korang punya kerja untuk korang create satu career baru. So korang kena make it all out gila-gila lah. So kita tak boleh sia-sia kat sini. So Alhamdulillah setakat ni semua orang faham benda tu. Cumanya apa yang kita nak level up, macam contoh sekarang kita level up, kalau dulu kita orang earn, ramai orang kat luar sana fikir YouTuber kaya. Itu dari segi income macam mana? YouTube boleh cerita sikit. Actually macam kita orang ni, income kita orang tak sama macam orang lain. Kita orang release sebulan 2-3 video, kadang-kadang 2-3 video tu demonetization, kena sekat monetize gitu. So macam sebab mana? Content lah. Sebab content. So macam mana kita orang nak move forward? So that's why bila jadi macam ni, saya fikir takkanlah aku nak close sale je setiap attachment. Memanglah satu video dapat 15,000 20,000 attachment sales, sponsorship kan. Sampai bila macam ni? So that's why bila satu tahap tu saya fikir macam okay lah, kita try and error, kita kena follow up. Sebab saya yakin semua dalam tim saya semua nak kahwin. Nak kahwin. Tahun ni memang ramai antara orang semua bujang lah. Semua bujang. Antara saya pun bujang juga. Tapi saya lain sikit. Saya memang tak fikir pasal kahwin lagi. Tapi kita tak boleh nak bagi orang sama lah. And then macam sekarang semua saya faham, tim saya ada yang nak kahwin, nak mulakan rumah tangga apa semua, and benda tu bagus untuk orang. Nak start ke apa? Geletik kaki. Saya faham benda tu. So that's why bila jadi macam ni, saya pun selalu bagi nasihat jugalah. Walaupun saya bukan orang yang betul, saya cuma cakap lah, kita kalau nak kahwin, make sure kena betul-betul, kita tak nak ada kes macam saya dulu. Saya kes mak bapak saya bercerai disebabkan duit.
So saya ada satu trauma, satu fobia yang mana kalau saya kahwin satu hari nanti, saya ada masalah duit, saya jadi benda yang sama. Saya tak nak jadi benda yang sama. Saya ada mindset macam tu lah. Tapi mungkin orang lain saya tak tahu macam mana. So that's why saya sangat-sangat all out. Saya berikan hidup saya untuk Bros Gang, untuk kita buat benda ni sampai untuk semua orang money boleh makan. Sampai orang. Terus alhamdulillah bila kita come out dengan idea website membership, and apa yang kita orang buat sebenarnya tak semua orang kat dalam Malaysia buat. Macam dulu kita orang buat Gold Digger Test, kami antara orang yang terawal, yang pertama. And macam sekarang kita orang buat membership menerusi website kita orang sendiri, kita orang antara orang yang pertama dalam content creator. Kalau sebelum ni orang just nak target view, orang nak view 100,000, 200,000, 500,000. Kita orang sampai satu tahap sekarang, kita orang dah tak fikir pasal view lagi dah. Kita orang cuma fikir all about the survival. So that's why bila kita start the website, memang totally 360. Memang totally 360. So that's why bila kita orang dah capai benda tu, dalam masa tempoh 2-3 bulan ni, kita orang dapat income yang luar biasa berbanding dengan jadi YouTuber sebelum ni. Kita orang sekarang dah level up, pergi ke production video streaming platform sendiri. And then bila kita dah sampai tahap ni, itu yang saya nak jumpa dengan Tuan Aziz. Saya nak tanya, saya nak cakap apa yang saya kena buat. Buat masa sekarang ni kita orang still lagi 5 orang. So kita orang nak make sure company ni, walaupun saya demam, tetap bergerak. So that's why bila saya fikir balik, kadang-kadang saya ada satu masalah jugalah. Satu masalah macam panic attack. Saya kadang-kadang bila saya terlalu stres, saya akan kena panic attack. Panik Saya akan jadi panik. Saya akan jadi macam jantung berdebar. Memang dulu saya tak pernah ada benda ni, tapi bila anxiety tu lebih kurang macam tu lah. Tapi saya tak nak mindset benda ni lah. Cumanya bila saya pun sampai satu tahap, saya dah sampai anaya diri saya sendiri. Saya bekerja keras sampai saya fikir macam tak ada masa untuk keluarga apa semua. Macam contoh abang pernah cakap, apa-apa sekalipun kita kena buat macam something kita kena fikir orang lain kan. Macam saya satu tahap saya fikir macam aku buat bukan untuk aku tapi untuk semua. So that's why bila kadang-kadang tak capai dengan expectation kita, saya rasa drop, saya rasa energy saya demotivated. Saya rasa macam fuck, apa benda saya buat benda ni kan. Kalau anda kata semua orang macam tak ni, tapi alhamdulillah setakat ni semua orang dah faham, semua orang dah go on berbanding sebelum ni lah. Sebelum ni kita orang memang awak kena buat macam mana tau. Awak nanti ada free time study structure macam mana company stesen TV ni. Okay, company structure dia contoh, okay, dia ada kata CEO. Okay, lepas tu dalam operation ni dia ada penerbit. Okay, so penerbit ni selalu sebenarnya asalnya dulu penerbit ni dia lah cari konten. Betul. Tapi sekarang bila zaman content creator ni, semua orang yang buat konten tu dia adalah penerbit. Kalau kerja kerajaan, jawatan dia pegawai penerbitan kan. So jadi awak kena tengok dia punya structure dia. So kita tengok je company yang dah siap, apa yang kena ada dalam tu. Lepas tu kena ada orang yang sales, orang buat sales kan, macam mana nak closing orang-orang yang datang. Lepas tu bila awak dah masuk pergi website, awak kena ada orang yang mahir pasal teknologi. Awak punya kerja, kalau awak fokus kat situ, dia ada drain energy. So awak punya fokus, mungkin ada satu benda yang mungkin awak, iaitu paling awak punya kekuatan, katalah idea content. So awak kena fokus kat tu. Kalau awak banyak masa habis on the operation, siapa nak cari idea? Macam tu. Setuju sangat. Sampai masa kalau perlu hire outsource, kalau start dengan outsource dulu, tak payah ambil dari staff pun tak apa. Hire other people dulu, sub je dulu. Memang kita kena spend duit. Itu rules dia. Okay. Cuma kadang-kadang ada orang dia ada mindset apa tau, inilah kadang-kadang kelakar. Ada ramai orang dia nak hidup dia growing. Tetapi kalau kita tengok, tak ramai orang sanggup spend untuk dia grow. Setuju. Tapi itulah rules of the world. Nak tak nak kita kena spend. Selalu orang fikir apa aku dapat kan? Tapi rules dia, kita kena bagi dulu. Kita kena bagi dulu baru kita dapat. Jadi macam itulah, sama nak grow company, itu konsep dia. Kita always kena spend tu fokus dekat benda-benda yang boleh membesarkan lagi company, ekosistem dia. Terutamanya sales lah. Apa yang boleh naikkan sales lagi. Macam korang buat video, goal dia adalah untuk reach lagi ramai orang. So video macam mana yang boleh reach ramai orang? Next, macam mana aku nak penetrate market Singapore, Brunei, Indonesia. Mungkin ada konten yang aku collaborate dengan orang Indonesia supaya aku boleh penetrate market sana. Gila kalau kita tengok Indonesia punya content creator, gila kau. 10 juta, 50 juta subscriber tu biasa. Sebab apa? Sebab dia orang ramai, manusia dia ramai. Okay. So kena macam tu lah. So that's vision lah. So macam contoh, macam before this, kita orang buat, kalau ikutkan first video, tanya siapa-siapa pun dalam Malaysia ni yang jadi content creator, first video adalah sebab hobi. Dia nak try buat benda tu kan. So bila kita dah try, dah jadi kerjaya, kita orang dah earn, dah dapat duit,
dari segi management duit pula jadi problem benda tu. So macam kita orang sekarang, kita orang tak banyak spend sangat, tapi kita orang ada banyak spend pun dari segi technical, macam contoh website. Dalam seumur sejarah Bros Gang, kita orang tak pernah spend more than 30,000 untuk satu-satu benda tu. Macam sekarang ni kita orang baru-baru ni kita orang bayar 35,000 just mata untuk hosting video. Sebab kita orang nak create platform streaming sendiri. Betul. So kita orang kena ada bandwidth yang tinggi. Kalau sebelum ni kita just post YouTube, kita tanpa memikirkan apa-apa sebab kita orang dah ada. Sebab kita pakai dia punya. Betul. So that's why bila bercakap pasal spend tu memang saya percaya lah. Contohnya sekarang ni macam saya pula, saya fikir adakah possible kalau kita nak buat benda besar tapi kita nak lowkan dari segi cost, manpower? Possible ke kita nak buat benda tu? Manpower maksudnya staff lah. Macam contoh staff. Macam contoh kita nak besar ni, tapi kita orang nak strict pada 10 ke 15 sahaja. Boleh je, tak ada masalah. Kalau benda-benda melibatkan teknologi boleh. Kan dia bukan benda-benda retail. Yang tu mungkin yang tu mungkin melibatkan ramai manusia. Cuma teknologi tu dia kena canggih, dia boleh cover manusia punya task lah. Task, faham? Okay, konsep ni yang tu. So macam antara soalan yang penting nak tanya selalu orang kat luar sana kan, diorang cuma fokus on macam mana nak make money tau. Diorang tak fokus on macam mana kita nak berdepan dengan sistem cukai. So macam saya personally, saya tak tahulah macam Tok Azri ni, mungkin Tok Azri ada pengalaman benda ni lah. Saya pernah kena panggil siasatan LSDN jenayah punya. Oh ya? Siasatan jenayah LSDN. So Padu punya HQ. Macam sekarang ni kita orang dah declare semua lah. Kita orang declare, cumanya declare macam mana? Declare LSDN lah. Siapa buat kan? Kita orang buat, kita orang submit sebab untuk Sdn Bhd semua. So kita orang ada secretary lah, saya sub semua benda tu kan. So sekarang ni dalam satu proses yang mana korang pakai company Sdn Bhd lah. Yes, baru upgrade. Kita baru upgrade. Sebab apa upgrade? Ni enterprise. Sebab apa? Sebab kita orang macam nak style lah ada Sdn Bhd. Dia tak fikir situ. Saya faham kadang better kita stay on enterprise daripada kita naik Sdn Bhd, tapi kita tak boleh nak keep going dengan apa yang kena ikut tu. Tapi bagi kita orang pula, kita orang ada far beyond yang kita orang nak vision dari segi macam satu hari nanti kita nak create something macam loan or whatever untuk kita dapatkan benda-benda macam tu. Tapi buat masa boleh bawa masuk investor. Yes, betul. So kita fikir, sebab kita orang macam saya personally, saya fikir kita antara salah satu video streaming platform sendiri. So kita orang nak ada investor. So bila kita orang nak ada investor, kita orang kena naikkan benda ni. Kalau kita orang pakai, susah lah kita nak dapatkan shareholder apa semua kan. So macam contoh Tuan Aziz dari segi pengalaman lah. Okay, nombor satu, tax. Sebagai usahawan kita kena belajar. Kita kena belajar sebab bila kita nak spend duit tu, kita tahu yang mana perbelanjaan tu kita boleh cover cukai kita. Okay, dia macam ni, konsep cukai je ni. Ada orang dia tak faham, dia kata lari cukai lah pun dia. Okay, konsep dia, kata kita plan, kita tak boleh lari cukai, salah lah di sisi undang-undang. Okay, mana-mana rakyat Malaysia salah, yang telah layak, dia ada had minimum dia yang layak untuk dibayar cukai perniagaan, cukai pendapatan peribadi. Okay? So cukai ni konsep dia katalah lepas kira-kira kita kena 100,000 cukai. Okay? So ada orang ingat bila kita plan ni 100,000 ni kita dapat simpan, tak, 100,000 tu tetap kena spend. Maksudnya 100,000 tu adalah duit kita kena spend. Cuma sama ada kita spend bayar cukai ataupun bayar zakat, ataupun kita spend dekat benda-benda yang dapat pelepasan cukai, deduction orang. Yes. So kena belajar apa benda yang ada pelepasan cukai. Contoh, nanti baru akan start beli buku macam tu. Kan, contoh beli masuk kelas ke. So benda-benda dalam training tu ada pelepasan cukai kan. Contoh, so tiba-tiba nak beli alamak, kita kena tax lah. So kita boleh tolak dalam 10,000 untuk beli kelengkapan sukan, katakan ada start bersukan contoh. Macam tu lah. So kena belajar, kena ada masa sikit untuk belajar faham. Untuk belajar benda ni kan. Itu yang pertama. Kedua, paling senang, hire tax agent. Tapi jangan hire buta je. Hire dia, lepas tu selalu tanya dia. Belajar daripada dia. Okay bang, so ni macam mana saya nak buat bang? Faham? Macam mana saya nak plan tax saya ni? Saya kena macam ni. Katalah abang nak kira banyak ni. So ini first time lah, saya tak tahu, tiba kena bayar banyak kan. So next bang, macam mana supaya saya tak kena bayar banyak macam ni? Taxnya mungkin sama, tapi tak, saya nak kena bayar tu tak macam tu.
macam nak buat. Dia ada cara-cara. Ada cara dia. Cuma kita je lah yang kena belajar kan. Kena belajar. Okay, faham. Cukai, tapi kena buat lah. Sebab kalau tak, bila lama-lama nanti lagi teruk lah. Tak pasal kan. Tu macam sekarang saya nak tanya personally lah kat Tuan Azri kan. Apa lagi Tuan Azri nak lah hidup Tuan Azri sebenarnya? Apa lagi Tuan Azri nak lah hidup Tuan Azri sebenarnya? Banyak benda saya mencapai. Belum lagi lah. Banyak lagi, saya muda lagi. Faham. Saya masa saya ada 20 kedai, saya start jual barang balik tepi jalan tau. Waktu tu orang cakap saya gila. Saya ada jumpa customer yang kenal. Dia kata, bang, abang tak cukup lagi ke? Faham tak? Imaginasi orang. Okay, ada orang dia buat because of money. Okay, saya rasa mungkin lah fasa mula-mula hidup ni sebab duit. Okay, bila kita dah faham tentang duit, next tu dia dah lain lah. Okay, duit ni dah nombor 2. Nombor 1 adalah kita achievement, macam game untuk kita. Aku nak buat ni, achieve. So kalau betul dapat duit, tak betul tak dapat duit, macam tu. Dia dah jadi game. Bagi saya, apa yang saya nak banyak lagi lah. Banyak lagi saya belum capai. Saya tahu macam Tuan Azri dulu pergi jual minyak rambut lah apa semua masa time zaman kerja lagi kan. Tu lah macam bila saya check balik, saya personally lah, bukan saya nak poyo ke apa, saya pun dulu macam Tuan Azri juga, saya suka berniaga. Macam dulu saya pergi coket beli topi kopi ori RM10. Okay, tengok yang ni ada orang suruh tak? Tak ada. Saya sendiri. Awak fikir sendiri kan? Bagi saya ini adalah nilai usahawan yang mengalir dalam darah. Faham. Mungkin ni macam keras sikit lah kita cakap kan, tapi ni realiti lah. Kalau ada orang dia nak jadi usahawan, tapi dia kena orang lain bagi tahu macam nak start, dia tak ada. Dia, in the blood tu dia tak ada. Mungkin boleh train lah, tapi dia tak ada. Sebab dalam keadaan dunia yang terlalu banyak perkara, dia still tak tahu macam nak start. Faham tak? Kita bukan hidup zaman Allen Workshop. Betul tak? Kita zaman TikTok, media sosial, kata jadi affiliate, ada 1001 benda kita boleh start. Tapi still ada orang tak tahu nak start macam mana. Maksudnya dia tak sesuai. So daripada awal saya selalu advise, tak payahlah cari income buat benda lain lah. Betul. Kalau tak yes, kalau tak pening nanti. Pening lah, betul. Okay, awak tahu tak, ramai orang, okay, ni macam awak pun dah sekarang ni dah buat bisnes lah. Okay, ada orang dia ada masalah dengan diri dia. Masalah attitude, dia tak boleh nak motivasikan diri dia. Dia ada banyak benda-benda internal dia. Bila dia nak buat bisnes, dia banyak kerja nak buat. Nombor 1, macam mana dia nak menguruskan diri dia. Kedua, dia nak uruskan bisnes. So, itu sebab tu ramai orang stres. Bagi saya, orang nak jadi usahawan, dia dah siap dah. Dia sebagai individu dah siap. Template dia. Dia tahu apa dia kena buat, bila dia kena bangun, kenapa dia tak boleh tidur lambat, kenapa dia tak boleh lalai, kenapa dia kena terus semangat. Dia sendiri tahu dan dia boleh push diri dia. Untuk immune lah benda. Yes. Inilah kadang-kadang orang tak perasan, dia ingat dia kurang ilmu tau. Sebenarnya dia ada masalah, dia tak boleh nak push diri dia. Motivation dia tak ada siapa boleh bagi. Betul, setuju. Kan external motivation ni, yes, kita dengar, kita boleh dah nasihat orang, tapi dia tak tahan lama. Dia punya expired dia lebih kurang macam roti jagung. Kan, macam roti Garninia tu dalam 3-4 hari semangat dia lebih kurang. Macam tu. Dia mesti ada kemampuan. So macam mana nak ada kemampuan ni? Saya tak tahu tuan. Ini in the blood, dalam diri kita sendiri. Dalam diri. Jadi sebab tu setiap orang ni dia ada kebolehan dan kesaktian tersendiri. Always kena jadi apa yang kau boleh dan kau mampu sebagai individu. Jangan cuba jadi macam benda-benda yang kau tak mampu. Faham? Akhirnya akan jadi stres. Faham? So macam sekarang apa Tuan Aziz cakap ni saya faham. Cuma saya sekarang umur 26. So saya, betul lah Tuan Aziz cakap tu, saya baru terdampar dalam hati ya. Bila kita terlalu banyak buat benda kan. Macam contoh saya, bukan sekadar saya ada Bros Gang, saya ada company buat website, saya ada buat juga untuk sistem auto booster. Dari segi teknologi macam ni kita nak hypekan followers kita, saya ada sistem dia sendiri. And saya ada juga media platform macam contoh orang buat rap, whatever, music punya industry. And bila saya fikir balik, apa yang Tuan Aziz cakap ni, saya sekarang ni still stuck dekat mana, yang mana saya tak elaborate semua benda ni untuk jadikan the whole team macam mana saya buat dekat Bros Gang. So that's why saya distress. Kadang-kadang bila saya dengan Bros Gang, saya buat kerja saya dengan Bros Gang, saya fokus itu ini, tapi company yang lain saya still lag.
Tapi sedangkan company-company yang secret ni semua ada potential semua kat depan. Saya yakin tapi semua melekat kat awak so that's why bila saya fikir balik, bila tu Aziz cakap sini, baru saya nampak maknanya saya kena create satu team, walaupun mini team pun tetap tak jalan. Sebab dia macam ni. Okay, saya bagi satu magic mindset. Okay, awak kena tanam dalam mind awak konsep kita rekrut orang, kita bina team ni. The konsep dia ialah each no will bring yes. Setiap yang tak nak akan dekatkan kita dengan yang nak. Faham? Lagi ramai orang kita interview, lagi ramai orang kita cuba buat masuk, lagi besar peluang untuk jumpa orang yang betul. So rules untuk jumpa orang yang betul, mestilah ada keadaan keluar masuk orang. Faham tak? Selagi mana ada orang yang masuk keluar, lagi tinggi untuk kita jumpa orang yang betul. Selagi mana kita tak start, kita tak akan jumpa. Maknanya kita kena try and error untuk kita rekrut orang. Yes. Maknanya rekrut ni benda satu yang penting juga sebenarnya. Semua kadang-kadang ada orang ingat rekrut ni adalah company sales je, MLM, orang-orang jual penapis air dan sebagainya. Okay. Tapi sebenarnya the whole organisation kat dunia ni terlibat dengan rekrutmen. Kan, contoh kita pergi Starbucks, depan tu we are hiring. Itu adalah kerja-kerja rekrutmen. Betul tak? Mana-mana company lah, Maxis ke apa company besar, semua company terlibat dengan rekrutmen. Okay, so siapa yang rasa tak suka dengan rekrutmen, kalau nak jadi usahawan tak boleh, sebab itu adalah sebahagian daripada kerja-kerja usahawan. Cuma kat sini datang satu mindset the next lah. Sebenarnya rekrutmen ni dia bukan kemahiran usahawan. Sebenarnya usahawan yang skill, dia kena tahu how to make money. Itu skill dia kena ada. Tapi untuk bawa masuk orang ni, itu adalah skill orang HR, human resource kan, sumber manusia. Jadi dia orang ni, budak-budak ni masuk universiti, dia belajar macam mana nak bawa masuk orang dalam company. Dia belajar macam nak interview orang. Dia belajar kat mana nak hunting candidate. Jadi kita kena leverage tugas ni dekat dia orang. Sama macam urusan kira-kira duit. Kita bentuk lazim je, rumus algebra pun kita dah lupa. Betul tak? Jadi diorang ni belajar kat universiti, diorang belajar perakaunan, finance kan, so dia tahu imbangan duga dan sebagainya. Jadi kita ambil lah diorang untuk buat kerja yang diorang belajar. Faham tak? Jadi bila kita nak buat semua benda, sebab tu kita tak ada apa. Betul. Itu saya setuju sangat. So okay, siapa ajar saya? Tak ada orang ajar. Padahal saya SPM je. Jadi in the blood tak? In the blood. Setuju. Tak ada tak. Saya orang pertama kat Malaysia yang buat barbershop ada struktur. Ada branch manager, ada area manager, saya ada CEO. Faham tak? Dulu kedai gunting rambut ni, kalau kita pergi kedai gunting rambut, kemungkinan besar yang gunting tu adalah owner dia. Waktu zaman saya tu kan, tak susahlah nak jumpa owner tu, dia bukan barber. Faham? So bila saya start, saya dapat kecaman daripada industri barbering ni. Dia macam fuck saya lah. Dia bukan barber, sibuk je. Tapi dia ingat ini keluarga dia punya bisnes. Faham tak? Padahal bisnes adalah dia open market. Siapa nak start boleh. Betul tak? Dia bukan siapa-siapa punya. Jadi bila saya buat yang tu, cuma walaupun ada orang benci, tak suka, saya pernah kena maki Amon kat IG tau, buka kedai macam-macam, mencarut, maki kaum lah apa benda. Tapi okay, bila saya bawa vibe ni, buka banyak cawangan. Dulu orang buka satu cawangan je, lepas tu dah okey lah, dah ada kedai kan. So bila saya buka banyak cawangan, ada ramai orang start follow. Dia nampak, oh boleh buat banyak cawangan, so orang follow. Okey lah, at least itu impact saya dalam masyarakat ataupun dalam market. Walaupun saya tak pergi berkumpul dalam persatuan-persatuan kedai gunting rambut dan benda, saya bukan ahli persatuan. Ada orang yang minat persatuan-persatuan tuan. Faham tak? Orang kita, jom kita masuk persatuan ni, bisnes niaga je lah. Make the money. Setuju. Kan, faham tak? Ada orang dia minat sebab dia start daripada sekolah tuan. Sekolah dia suka AJK ni lah, perpustakawan, apa, pengakap, sampai besar minat. Bila meniaga, suka jauh-jauh persatuan, jumpa-jumpa, apa pun tak ada. Execute banyak lah. Make money lah, tu kerja itu usahawan macam tu lah. Fokus kita make money, tapi dalam sama kita kena elaborate benda tu kepada tugas orang lain yang boleh buat. Yes. Kita tak semua boleh buat. Kalau awak apa yang awak pening sekarang ni adalah management. Management pun bukan kerja usahawan. Cuma tak ramai orang macam saya boleh buat semua. Kan, saya boleh rekrut orang, saya boleh manage beberapa company, saya boleh buat sales, saya boleh buat marketing, saya boleh buat brand awareness, saya boleh buat branding, saya boleh buat semua benda.
Okay, bukan biasa-biasa punya tau. Okay, ada orang dia tak boleh. Jadi kalau awak rasa awak bukan jenis orang manage, kita kena ambil lah manager, recruit lah. faham tak? Dia kena manage lah. Tugas dia manage. Kalau problem, kita tibai dia lah. Kalau dia tak okay, kita buang dia, check orang lain. Faham? That's how it works. No hard feeling. It's all about business. Faham. Terima kasih sangat-sangat. Banyak benda saya dapat malam ni. Walaupun benda tu bagi tu Azri mungkin basic, tapi bagi saya benda ni kadang-kadang untuk reminder saya juga. Yeah. So siapa yang tengok video ni kira untung lah. Kadang ada orang dia stuck kat satu tahap kan. Sama macam nak buat sales kan. Kadang kita mungkin tak, ada orang mungkin tak boleh buat sales, tapi dia boleh start business. Betul. Nak buat Semua sales orang boleh buat business. tapi nak buat sales tu dia tak boleh. So kat sini dia kena cari orang sales. Cuma next dia kena ada skill nak convince people. Okay, kita kena ada skill convince. Yakin. Skill convince tu macam jual. Kalau kita nak ajak orang, kita tak meyakinkan, siapa nak ikut? Saya rekrut orang ketika saya pakai Viva 1.0, bumper warna hitam, body warna putih. Bayangkan, itu pun berebut orang nak ikut saya. Sebab apa? Sebab saya dengan saya bercakap je, orang tak peduli dah saya pakai kereta apa. Ada orang dia kena bawa kereta macam-macam, baru orang nak yakin dengan dia. Masing-masing orang punya kelebihan. Saya modal tak banyak pakai. Saya tak payah bergambar depan rumah pun orang boleh dengar cakap saya. Faham tak? Jadi kena tengok mana kebolehan, kemampuan kita. Memang kena boleh convince people. Lepas tu kita kena, contoh yang siapa yang join kita kena drive dia orang, kita nak pergi mana, tunjuk dia orang mana kita nak pergi. So kita captain of the ship, betul. So ketika kita naik kapal ni, diorang ni anak kapal, kita akan melalui macam-macam ribut, taufan, ketika laut yang tenang, faham tak? So ketika tenang semua boleh stay, ketika laut bergelora siapa yang sanggup stay? Faham. So that's the rules lah. Dia macam perang lah, macam perang sebenarnya. Buat bisnes ni macam perang lah. Art of apa? Sun Tzu. Art of war kan. Art of war. Itu Malik saya pakai. Aduh, okay, itu je lah bang hari bang. Saya borak-borak. Tapi bagus lah tu Azri ni dapat kelas free ni. Tak nak buat kelas. Surkus. Tapi Alhamdulillah bang, terima kasih sangat atas perkongsian apa semua. Saya pun tak nak drag sangat, masa abang panjang sangat. Tapi ini pun bagi saya dapat kualiti sangat. Sebab benda tu kadang benda yang saya tak dapat. Macam contoh management, kadang benda ni nampak kecil je. Nampak macam aku pun boleh buat benda tu. Lepas tu okay, next kena ada satu SOP, System Operation Procedure. Walaupun kita kena act di sini, kita panggil end in mind kan. Kita act before sampai. Betul tak? Contoh macam saya, walaupun saya daripada kecil tak tahu kan nak jadi apa, tapi saya boleh rasa dalam diri saya satu hari nanti saya akan jadi champion. Faham tak? So, mindset. Kita dah rasa dulu. So, kita rasa lah kita kat sana kan. Sama macam kita ada company sekarang kan. So walaupun kita katalah buat company, buat content apa semua, kena buat SOP. Contoh, okay, so lepas shoot, apa prosedur? Faham tak? Okay, berapa hari video kena release, deadline. Okay, lepas tu raw material simpan kat mana? Faham? Macam saya cakap, kita tak tahu siapa yang akan ada sampai bila-bila. Faham? So this business punya system ni always dia tidak bergantung kepada sesiapa, walaupun kepada diri kita, walaupun kepada staff. So macam tu company-company besar buat. Faham tak? Kita pernah tengok owner McD buka dia punya, McD tak pernah tutup kan. Takkan saya besar-besar datang owner dia buka dia punya pintu, tak pernah kan. Betul tak? Tapi still bisnes berjalan. Ketika staff dia ada yang malas nak kerja, bisnes dia tetap berjalan. Nampak? Dia tak boleh, bukan saja tak boleh melekat dekat owner dia, malah tak boleh lekat dekat pekerja dia. Faham? Dia always melekat kepada satu sistem kerja yang mana sesiapa pun datang, benda tu boleh berjalan seperti biasa. Dia keluar. Sebab tu contoh kan, kita tengok katakanlah orang cakap kenapa company-company ni semua budak-budak berhenti apa semua pun masih sama, sebab SOP. Contoh barista kerja buat air, lepas sebulan dia berhenti. Zubaidi masuk kerja, dia follow SOP. Mula-mula nak buat kopi, berapa shot, tekan apa nak kena masuk, kalau letak gula berapa. So rasa dia sama because of SOP yang ada. Sama walaupun kita buat bisnes, apa-apa bisnes lah, always ada SOP, supaya bisnes tu tak bergantung kepada manusia, bergantung kepada sistem. Sesiapa yang datang, dia belajar sistem tu, dia boleh buat. Kalau dia tak boleh buat, dia kena gerak. No hard feeling. Okay, lagi satu, buat bisnes ni kita akan jadi orang yang orang panggil tak ada perasaan. Tetapi bukan kita tak ada perasaan,
kita ada perasaan, cuma kita punya mind always over kita punya emotion. Okay, kita boleh control kita punya emosi, sebab kita tahu apa maksud syarikat. Bila kita buat syarikat, kita kena tahu apa maksud dia. Sebuah entiti yang mengutamakan keuntungan, itulah nama syarikat. Kalau kita tak mengutamakan keuntungan, kita buatlah NGO, persatuan. Faham? Sekarang kita buat company, betul? So semua decision yang kita buat adalah based on profit. Bukan pasal aku tak suka kau suka aku. I don't give a No hard feeling. Kalau tak ada cash flow, engkau pun tak ada kat sini. Betul. Engkau pun tak ada income, kau kena tahu. Betul. Jadi bila kita buat decision dalam company, dia bukan apa yang paling terbaik untuk aku, untuk kau, untuk dia. Whatever good for the company, good for everybody. Apa-apa yang decision bagus untuk company itu, meneruskan keberlangsungan dia, ia adalah bagus untuk semua orang, walaupun ada orang tak suka. Faham. Apa yang kita buat tu keutamaan untuk syarikat. Yes. Personal ke apa ke. Yes, bukan. Faham. So kalau kau rasa tak okey, kau gerak. Sebab yang penting company ni kena terus gerak. Sebab ada ramai orang nak hidup kat sini. Betul. Kalau kau rasa tak okey, kau gerak je. Sentiasa ada manusia ada billion tau. Kalau kita cari orang Malaysia tak ada, cari orang Vietnam. Betul tak? Betul. Kenapa kita kecilkan kepala otak? Survival tu lah. Betul tak? Trinidad and Tobago pun ada. Zimbabwe. Tak, kalau kita lihat dunia ni besar. Contoh katakanlah kita meniaga, tak laku lah kat sini, dekat Selangor tak laku lah, jual lah kat Perlis. Kan? Macam tu. Tapi bila kita lihat, kita selalu sempitkan kepala otak kita. Sebab tu saya cakap, kalau satu orang dia mindset dia perak, kepala otak dia tak function, bila dia buat bisnes, dia akan jam bukan sebab bisnes, sebab kepala otak dia ni sempit. Faham? Sebab tu rules nombor 1, dia kena buka mind dia dulu. Mesti nak buka mind dia kena lepak orang macam Azil Walter. Faham tak? Dia terbuka. Dia kena ada orang yang macam ni, baru dia kepala otak dia terbuka. Macam mana dia nak dia lepak dengan kawan-kawan dia yang kepala otak sempit. Okay, so macam mana dia boleh harapkan kepala otak dia terbuka? Macam apa yang awak buat ni betul? Faham tak? Okay, awak sebagai leader, awak lepak dengan budak-budak awak. Okay, dia orang nak input baru, betul? Awak kena keluarkan output kepada dia orang, tapi awak tak ada input baru. Saya setuju. So kerja awak always kena cari input baru supaya kita boleh deliver dekat dia orang ni. Faham tak? Tu kerja leader. Leader always kena always belajar supaya kita boleh suap kat tim kita benda-benda baru. Ini tak, benda sama je. Ya, betul. Meeting okey, kita kena capai target, kita kena kepala lah, bosan lah, tak ada benda baru ke. Faham. Faham. Kita tak boleh marah dia orang, betul. Sebab kita leader. Yes. Yang Cak Yam siapa? Kita lah. Itu yang masa bila dah capai level macam sekarang, kita dapat earn something more than apa yang kita pernah ada sebelum ni, semua orang happy. So tapi dalam masa sama, saya selalu cakap kat tim saya jugalah, kita start sama-sama, tapi make sure kena susah sama-sama lah. Kalau kita tapi tak belum tentu lagi. Betul. Sebab kita belum capai tahap tu lagi. Ini based on pengalaman saya, tapi tak apa, kita share je lah kan. Saya bukan nak cerita buruk apa. Betul. Saya bagi exposure je. Okay. Ketika satu benda indah, semua akan okey. Semua okey. Setuju. So kita nak tahu kita nak tahu macam mana seseorang tu, kita tengok bila tak okey nanti. Sebab langit bukan selalu cerah, terutamanya bila kita buat bisnes. Kan? Tak ada benda-benda terjamin. Kita ni sebenarnya orang gila tau. Okay, tuan bayangkan okay, kadang-kadang orang cakap, katakanlah ada doktor kalau houseman ni, dia stres tau 24 jam. Stres kerja, ataupun ada orang lah kerja stres, kadang-kadang kerja makan gaji, dia stres kerja dia, tapi stres macam mana pun ujung bulan gaji dapat tak? Gaji dapat. Orang meniaga kerja 24 jam, belum tentu ada income. Gila punya kerja, separuh mati. Wah ni lah apa tu, income belum tentu. Nampak tak? Gila. Sebab tu siapa yang tak cukup gila, dia tak boleh masuk line ni. Tapi bila datang media sosial, pounder yang rekrut ni, keusahawanan dia dimas. Faham? Dia dimasuki oleh orang-orang yang tak kompeten. Sebab tu yang kita tengok menangis, sale tak ada. Faham tak? Tak kompeten lah. Dia tak kompeten sebenarnya. Business is not for him or for her. Faham, kau nak make money, tapi ada banyak cara lain. Okay, bayangkan saya sebenarnya, apa saya cakap ni, saya kesian kat orang. Bayangkan ada orang dia kerja makan gaji, katakanlah nama dia Bahrum. Dulu dia happy tau, walaupun duit tak cukup, tapi dia boleh tidur malam. Sabtu Ahad dia boleh pergi rumah mak dia, dia happy dengan anak-anak dia. Bila dia buat bisnes, malam tak boleh tidur.
Dia dah start marah, mengamuk-ngamuk kat bini anak-anak dia. Dah start terbalikkan meja. Untuk apa? Untuk apa dia buat bisnes? Baik stop, baik kerja. Yang in the bloodnya lain. Betul. Teruk macam mana pun still ketawa. Sampai orang tak tahu dia ni okey ke tak okey. Faham tak? Sebab orang tak boleh brain. Sebab bagi orang yang in the blood macam kita ni, kita suka challenge. Kita punya steam tu, orang ingat kita steam kat result. Kita punya steam bila sekarang ni problem itu yang steam. Betul. Macam mana aku nak solve ni biar itu steam dia. Itu yang kita feel benda tu. Yes. Ada orang dia avoid challenge. Sebenarnya mudah. Orang macam kita tunggu challenge. Challenge come to me. Try me. Macam tu. Lain lah. Okay. Betul. Terima kasih Tuan Azri. Terima kasih untuk masa awak untuk kita borak macam ni sebab kita ada buat video hari tu kan. So bila kita akan release, kita lepas kepada masyarakat majmuk dalam sekarang bulan apa? Saya lupa. Bulan March April. Banyak banget konten sangat. April. Bulan April lah kita akan release juga. Sekali lepas pada konten golok di Thailand tu. Okay. Thank you so much untuk masa tu. Okay, thank you very much guys. Jumpa lagi. Thank you so much. Azri Water, Bros Gang, Hazmi yang nama? Arif. Okay. Support ya. Okay, baik.